Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Okey, jadi tak ada banyak apa untuk hari ini. Setakat ini daripada sudut sentimen agak bercampur-campur, a bit some counter a bit negative, some counter a bit positif. Berdasarkan apa yang kita nampak dekat futures, untuk DAX dijangka dibuka lebih kurang penutupan semalam. Untuk FTSE juga nothing really change, lebih kurang penutupan semalam. Futures dekat US berlega sekitar penutupan semalam juga. So awal pagi tadi, so tak ada banyak tak ada banyak perubahan dalam market. Jadi kalau kita lihat pergerakan mata wang utama, indeks serta komoditi, basically it berlega sekitar pembukaan market, kecuali Hang Seng Futures ni yang lebih tinggi. Daripada sudut technical, this is what we are looking at. I've been preaching this since daripada market jatuh. Indeks ke atas. Indeks ke atas. Setakat ini untuk Nikkei kita ada higher high dekat sini. So sekiranya dia break atas ini, dia break this ni dalam 3 wave, if it does this, dan lepas tu dalam kecil dia break this high kat sini, anda boleh cari long dia dalam 3 wave. Ini adalah wave 1, 2, 3 dalam 3. Okey? Anda tunggu 3 dalam 3. So still moving higher untuk indices, even indeks yang lemah seperti IBEX pun moving higher. Ini untuk Spain. UK pun sama, FTSE pun dijangka ada movement ke atas, a bit masih lagi dalam keadaan correction. Kalau kita lihat di time frame yang lebih besar, this is moving dalam satu channel. Mana channel saya? Okey. Ini adalah bergerak dalam satu channel. We might have finished 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan kita dah habis this leg because of this move. Kalau sini break out dia punya trend, kalau dia break out this trend, then kita akan ada X ni. Maksudnya kalau ini move macam ni, kalau dekat RSI ni move atas ini. Okay, if it does this, maksudnya leg ini ke bawah dah habis. Okay, tu maksudnya. Sekiranya dia break this resistance, this trend line dekat RSI. Maksudnya kita dah ada X tu dah. Okay, kalau tak, then kita mungkin akan extend lagi untuk wave Y. Okay, jadi ini masih saya lihat dah memulakan wave 4 dan sama juga seperti Nikkei, sama seperti Dow Jones, sama seperti S&P 500, we are expecting DAX untuk bergerak ke atas. Kita ada untuk S&P 500, ini adalah untuk futures, ini adalah untuk cash market dia, we are expecting a move higher dan kita dah ada wave 1 ni complete. So we are looking at wave 2, 1, 2 dan one more. Okay, ke atas. Okay, apa maksud benda-benda ni semua? Dow Jones pun sama. So if kita menjangkakan bahawa pasaran saham is moving higher, if itu yang kita jangkakan, okay, sekiranya kita jangkakan bahawa pasaran saham ni, kita ambil ES, okay, sekiranya kita menjangkakan pasaran saham ni ke atas and moving in 5 wave, 5 wave untuk membentuk wave 5, 1, whatever bentuk dia, 3, 4 dan 5. Okay, dan kita ada wave 4 di sini. If we are expecting that 4, if kita expecting ini, bermakna untuk USD JPY
we are expecting the same thing, moving ke atas. USD JPY, mana USD JPY saya ni? Okay, bermaksud we are expecting USD JPY pun moving ke atas. If that is what we are looking at now. Okay, if that is what we are looking at now. Okay, sama ada dalam 3 wave ataupun dalam 5 wave. So we are expecting dia akan move ke atas daripada low sini. Okay, USD JPY will move higher. Okay, dan sekiranya kita jangka USD JPY will move higher, kita akan ada yen pair seperti Euro JPY, seperti apa lain, lain-lain yen, yen pair will move higher. Faham? Okay. If itu yang kita nampak, if ini yang kita jangkakan untuk indeks memulakan 4 kepada 5, then anda akan ada USD JPY, kita akan ada yen pair yang ke atas. Okey, USD JPY ni, dia adalah mempunyai inverse move dengan ZN. Okey, sekiranya anda menjangkakan, nampak dia inverse move kan? Nampak tak dia inverse? Boleh nampak kan? USD JPY dan ZN ni. So, sekiranya kita jangkakan ini ke atas, ini kita akan jangkakan dia bergerak ke bawah. Boleh? Nampak kan? Chart dia adalah inverse kan? Jelas? Boleh Zaliza? Fana? Faham Zainal? Terudin? Nampak kan? Chart dia adalah inverse. So kalau kita jangkakan ini ke atas, so kita jangkakan untuk ZN ni ke bawah. Kalau ZN ni ada movement ke bawah, apa jangkaan anda untuk gold? Apa jangkaan anda untuk gold? So, we are expecting gold will also follow suit. Ini adalah untuk gold. Yes, gold ada movement ke atas, but I'm expecting sekarang punya ni will find resistance, and bukan bermaksud untuk anda sell. Saya tak pernah kata sell gold. Gold hanya untuk long, tolong. Dia punya trend ke atas. Okay. Ini adalah untuk gold. If kita jangkakan Z, nampak kan gold punya movement, dia punya ni dekat higher time frame. So we are expecting this 5 wave untuk gold, this 5 wave dia dalam flat. This 5 wave dari sini, 1, whatever dia punya ni, 1, 2, or one more, or whatever, 4, 5, we are expecting gold to do this. Or dia boleh habis daripada semasa. Daripada semasa. So, ini adalah satu flat, satu correction. 4, 5 dalam bentuk diagonal dan moving ke bawah. We might have that dah ke bawah. If, apa pun anda tak trade kawasan ni, you are waiting untuk dia buat 3 wave kat bawah ni untuk long. I've been saying that dari bulan berapa. Sejak correction tu berlaku. So if that one, then gold will have still ada movement ke bawah. Faham? So ini view semasa di mana kita expect saham untuk tamatkan wave 4 kepada wave 5. Ini apa dinamik? Kalau kita ada saham in wave 4 to wave 5. Ini apa dinamik? Kita tak nampak dolar ataupun yen terlalu kuat. Jadi tak ada wave 3, mana-mana tak ada wave 3. Kita dalam apa dinamik sekarang? Fixed dynamic. Kalau indices dynamic, maksud indeks dalam wave 3. Okay? Kita dalam fixed dynamic. Okay. Dalam fixed dynamic, apa yang kita boleh cari untuk trade?
Yang pertama adalah kepada indices, terutamanya yang mempunyai volume yang tinggi. Kita ada seperti S&P 500, SPX, ataupun dekat XM kita panggil dia US 500. Okay. Ini tak tinggi tau. Dia punya tick value tak tinggi tau. Anda try tengok dan try kat demo, dia punya value tu okey. Dia tak macam anda trade, kalau anda trade US 30 ataupun Dow Jones. Dia punya ni tak tinggi. Ataupun US 30. US 30 ni mahal. Okey. Dan satu lagi adalah kepada Nikkei. Sekiranya ada jelas 3 wave pullback, anda long dia. Ataupun JP 225. JP 225. Kalau anda trade yang 3 ni, try untuk trade cash. Try untuk trade cash dia. Cash. Dia ada futures, dia ada cash. Try untuk trade cash dia. Boleh? Ini adalah masa fixed dynamic. Okay. Pada waktu ini juga, you will cari peluang untuk yen pair. Untuk yen pair JPY. Anda cari untuk nak long dia. Sekiranya ada set up 3 wave dan ada higher high. Contohnya kita lihat seperti kita tengok kepada chart, apa yang ada higher high. Euro JPY ada higher high? Tak ada kan? So we skip it. GBP JPY ada higher high? We skip it. AUD JPY ada higher high? Movement sekarang ada tak dia membentuk higher high? Ni higher high dia kan? So anda skip dia. Kalau dia daripada sini, anda long dia. Kalau dia dekat sini, anda long dia. CAD JPY ada higher high? Tak ada. So kalau anda tengok yang macam ni, jangan trade dia. Nampak? Okay. So we are expecting untuk yen pair ni untuk naik, tetapi set up tak ada. Jangan trade dia. Itu je. Jangan paksa juga kan. Nombor 3 kita akan ada dolar yang sideways. Ini ke atas. Okay. Ini ke atas. Kan? Dan kita akan ada US dollar ataupun DXY yang bergerak sideways. Sama ada sideways ke atas ataupun sideways ke bawah. Kan? Jadi dia tak ada set up, Gusmin. Simple. Dia tak ada set up. Dia tak ada higher high. Itu je. Jangan trade, oh ini nak naik, kita tekan naik. Don't. Tengok ada higher high, ada dia tengah pull back daripada higher high. Then kita trade. Maksud dia, kalau dia buat macam ni, if dia buat benda macam ni, trading is always kepada technical. Don't do something yang anda tak nampak dekat chart. Okay? Maksudnya macam ni. If kita nampak the current move, dia dah buat macam ni. Dan dia naik. Dia break macam ni. Daripada high kat sini. Okay. So, any 3 wave pullback, anda long. Itu je. Kalau dia break daripada sini. Dan ini adalah higher high anda. Anda cari peluang untuk entry kalau ada 3 wave pullback. Tak kisah dia kat mana. Okay. Asalkan dia buat higher high. Boleh? Itu yang anda cari. Jangan trade tengah-tengah ni. Buang perangai tu. Itu ketagih judi tu. Nak masuk tengah-tengah, nak naik kan. Dan kalau bayangkan, ramai yang suka trade macam ni kan. Lepas tu dia letak stop loss kat sini. Come on. Anda fikir logik dia. Kita entry macam ni, kita entry lah tengah-tengah ni kan. Okay, break out kononnya. Lepas tu stop loss kat sini. Soalan saya, adakah ini fresh area? Adakah ini
fresh area. Bayang, kalau kita tak nak stop loss kita trigger, anda tak akan masuk macam ni tau. Sebab order-order yang ada dekat kawasan ni, kalau anda ambil cerita logik dia, order-order yang ada dalam kawasan ni adalah fresh order, tak banyak lagi. Kalau anda institution, mana anda nak letak anda punya stop loss? You will put your stop loss kawasan sini. Di sini tempat stop loss. Bawah ni, bukannya dekat sini. Tapi ramai dia masuk dekat sini, dia letak stop loss dekat sini. Ini bukan fresh area. Jarak dia, at least dia ada time untuk accumulate orders tu. At least dalam ni ada banyak order, price nak jatuh, ada banyak order long yang tahankan dia. Waalaikumsalam. Bukannya kawasan ni yang baru saja di break, order dia baru diambil, tengah test. Entah-entah ada 5 order je kat situ. Faham? This is not fresh area. I know. Tapi anda fikir ini benda logik je. Ini benda logik je. Masalahnya bila anda buat macam ni, dia jadi tak logik. Fikirkan sebelum kita nak ikut sebarang teknik, kita nak ni, fikirkan kenapa kita tak letak stop loss area macam ni. Dan of course, di time frame yang lebih besar, ini adalah minor. Ini adalah benda ni. So, kepada time frame anda, tapi kalau ni, jangan dekat sangat. Yang anda nampak berapa lama je, sekejap je kan, habis. Sebab tu dia langgar macam tak ada stop loss je. Kita pula, dekat sangat, alih stop loss. Dah. Nak buang, ni tengok bila dia float, besar sangat, nak buang tak dapat. Habis. Okay. Apa? Okey. Jadi dollar index adalah sideways. Maksudnya we are still looking untuk euro, USD dan lain-lain ni still buat correction, still in corrective move. Boleh long tak? Tak. Anda long euro, USD daripada bawah ni. Ini tempat wajib. Bukan dari, kalau anda dah long dari sini, anda long. Bukannya dari area sini. Nampak? Ni penyakit ni. Letak stop loss kat sini. Ni naik bang. Ya. Tahu. Unless yang sini, dia lebih daripada 1618. Faham tak? Kalau atas ni, dia break lebih daripada 1618. Apa maksud dia? Kalau dia lebih dari 1618. Sini 5 wave. Anda tunggu 3, kalau anda nak tengok dia break atas ni, 3 wave, anda long. Faham? Okay. Kalau dia buat ni, ini bawah ni tak ada. Kalau dia break 1618, faham? Itu je. Okay. Disebabkan oleh movement dekat euro USD ni yang nampaknya dalam 3 wave, let me show you. Let me show you untuk ni. Okey. Ini adalah untuk euro USD ya. Euro USD. Okey. Kalau kita lihat kepada movement semasa dan anda tengok kepada indikator dia. Okey. Current low yang ada sekarang. Okay. Dia ada slight divergence. Dengan yang belakang ni. Okay. Dia ada slight divergence. Okay. But kalau nak lukis, I am more comfortable untuk nak lukis yang ini sebagai 3 wave, sama ada sini ataupun sini, tak kisah, sama je. Sini ataupun sini, tak kisah. Wherever you want to lukis, sini dan sini. Sebab sini tadi kena 5 wave because dia ada divergence. So, saya lebih comfortable untuk nak lukis dia sebagai 3 wave.
Sekiranya yang sini tak lepas, dia tak lepas dan cuma buat 1, 2 dan 3, ini adalah struktur apa? Unless dia buat kepada atas ni lebih daripada 85.4 dan kalau dia lebih buat 85.4, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 kan? Kalau itu berlaku, kita akan ambil divergence daripada belakang ni. Faham tak? Kalau ini jadi 4 dan 5 dan dia tak break out ke atas, kita akan ambil divergence daripada belakang ni. Faham tak? Okay, kita akan ambil 5 kat sini. Okay, lepas tu somehow kita buat dia jadi flat. We will do that count. Tapi pada waktu ini yang saya nampak, it will move 3 wave. Sebelum dia buat lagi 3 wave ke bawah. That's the one. That's the view. Boleh short? Tak. Ini adalah buyer market 3 move. 5 wave baru anda pergi long ataupun short. Ini bukannya untuk anda cari untuk long dari area sini. Anda cari untuk long dari area sini. Pada waktu ni anda tak masuk. You are not interested dalam sini. Dia boleh habis sini je. Lepas tu jatuh. Kita tak dapat nak tahu. Extreme. Ini kawasan sideway. Ini kawasan tak ada. Unless dia buat breakout ke atas dan kita katakan continuation. Kita nak dia apa? Dia turun kat sini dan kita ada correction daripada atas ni. Dan barulah anda lengkap. Ini sebagai 1, sebagai 2, ini sebagai wherever 3 anda, 4 dan 5. A, B dan C. Nampak tak? Barulah anda ada complete cycle. Barulah ada movement besar. Faham tak? This move. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Barulah kita gerak ke atas. Faham tak apa yang kita tengah tunggu ni? Ini wave 3. Dekat sini. 4, 5. We are waiting untuk satu complete. Biar dia lengkap. Biar dia lengkap. Barulah kita trade. Jangan trade yang tengah-tengah. Jangan. Anda nak, itu maksudnya trade di ekstrim. Ekstrim. Okay. Jadi di H4, ini ekstrim dia. Anda nak tunggu dia buat benda ni, baru anda long. Kalau anda jangkakan ini berlaku, anda akan jangkakan untuk Euro JPY pun ada movement ke bawah. Euro USD sekiranya anda masih jangka movement ke bawah untuk Euro USD, Euro JPY anda pun jangka sini akan habiskan movement dia dan buat correction dalam 5 wave. Yang ini sama juga. The same thing. Sebab apa? Chart dia sama. Boleh? Chart dia sama. Itu je. Of course dia tak satu pip tak. Tapi arah dia akan jangkakan yang sama. Tak ada benda satu pip sama. Nak tak satu pip sama, benda tu. Bukannya anda trade benda lain bergantung kepada benda tu. Tetapi structure anda boleh agak, sebabnya dia adalah structure yang sama. Faham? Boleh? Jadi, that's why kalau anda tengok kat chart saya, untuk Euro JPY ni, saya masih jangkakan dia akan buat lagi ke bawah. Kalau tak pun dah bermula. Ke bawah. Ini adalah dollar strength. Ini adalah dollar strength. Maksudnya, untuk ni dah sampai dekat sini. Ini adalah dollar strength. Jadi, untuk hari ini, kita masih jangkakan a bit more weakness dalam US dollar. Tetapi, kalau anda tengok yang kat sini,
1, 2, 3, 4, 5 dan dia berakhir di time frame kecil dengan divergence. Nampak tak? Sini ada divergence. Sini mungkin baru wave 1. So, kalau anda trade intraday hari ini, anda akan dapati US dollar kuat sikit. 3 wave. Mungkin dia jatuh ataupun dah habis. Ya? Berdasarkan structure, mungkin dia jatuh lagi. Dalam 5 wave. Ya? Untuk completekan yang ini. Faham? So, you are expecting a bit of dollar strength. A bit of dollar strength. A bit of dollar strength will be Euro GBP. Semua nampak dia berkait-kait. Euro GBP buat correction ke bawah lagi. Buat correction ke bawah lagi untuk Euro GBP. GBP AUD akan buat ke atas. GBP NZD akan buat ke atas. Ni kaitan dia. Euro AUD akan ke atas. We might have B ni extended ke atas. Ini bukan wave 5. Ini bukan 5 wave. Masih lagi A, B dan C ke atas. Faham? Ni adalah A. Sekejap dia nak tukar dia. Sini 3, sini 4. Now you are doing A, B dan C ke atas. Whatever, anda tak pergi tengok, anda tak pergi trade tengah-tengah dunia macam ni. Tengah-tengah dunia ni banyak cerita. Itu je. Dia banyak cerita. That's why it's a bit very very hard untuk anda trade tengah-tengah dunia. Okay, ni ada divergence. Dan itu adalah segalanya adalah wave A. Sebab tu saya letakkan dia sebagai habis. Okay, so we are still doing correction dalam ni sebelum dia jatuh. Faham? Okay, so Euro AUD ke atas, Euro GBP ke bawah, GBP AUD ke atas, GBP NZD ke atas, gold silver will be doing, I don't think ini boleh habis dan ke bawah, but you are not entering pada sekarang. Gold, no. Dia pecutlah ke atas. Kita dah cerita benda ni dari sini. Dari sini kita jangkakan ada satu lagi atas sebelum dia turun. I'm not trading it now. Silver, kalau anda ada position yang sini hari tu, anda hold. Masih hold. Okay? Sebab dia tak perlu buat. Sebab dia dah sampai 100%. Itu je. Dia tak jadi buat benda ni. Gold tak buat. Kita dah ada position. Itu je. Okay? Ada any specific question? Okay, so today, untuk hari ini, we are still expecting this one moving. We might have 3 wave ke bawah. Okay. Kita mungkin akan, ini adalah 1, inilah 2, daripada wave 4, 3, 4 dan 5. Untuk habiskan wave 5. Okay. So, anda berada dekat kawasan sini sekarang. Bila-bila dia buat correction dahulu. If that, then yen pair akan jatuh ke bawah. US dollar akan buat kenaikan. Ini semua satu cerita. Dia sama satu cerita. Jelas? I hope it is very... Zainuddin, tanya dalam gunakan function question. Gunakan function question. Ada sebarang soalan spesifik? Do you have any specific question? I hope it is very very clear because we are expecting untuk ZN ni do wave 2. ZN wave 2 adalah wave 2 dekat sebahagian daripada wave 4 tu. Ni wave 2. Mana ZN? Okay. ZN okay, untuk buat correction. Sorry, wave 4. Untuk buat correction. 1, 2, 3, 4, 5 and this. We are expecting this. Okay. Before dia jatuh banyak lagi. Saya tak tahu.
Trump recover dari COVID, USD melemah. I don't know, Sapri. Kalau dia lemah pun kita nak short, nak long dia kat mana? Jangan trade macam tu. Kita boleh katakan bias. Contohnya, bila Trump recover, sentimen pasaran lebih positif sebab kemungkinan untuk Trump tumpu untuk dia tahu kesan, ini cerita dia. Kita tahu kesan daripada bila Trump sendiri kena penyakit, dia tahu, oi macam ni penyakit dia. Jadi dia mungkin akan, ini tanggapan market bahawa dia akan cuba untuk push stimulus. Untuk cuba untuk antara yang dalam US stimulus tu adalah kepada healthcare, kepada bantuan keluarga dan lain-lain. Okey, cerita dia more positive market adalah negatif kepada US. Sebabnya orang, contoh kalau dunia ni lebih bagus, ekonomi lebih bagus, dekat US tu barang mahal. Orang lebih melabur kat luar. Simple. Simple kan? Jadi permintaan kepada US dollar lebih rendah dan orang melabur kat luar. Dalam keadaan semasa ni. Jadi I don't see US dollar tak lemah. Ada higher high, ada lower low ke? Kalau tengok dekat lower time frame semalam dollar index tak ada. Unless dia break kat sini, bawah ni baru kita kata dia lemah. Ini bukan pergerakan melemah. Kalau dia break sini, baru kita kata dia lemah. Ini masih korektif. Kalau saya tanya, kalau kita tengok ini ke atas ke bawah? Ini masih lagi korektif kan? Kita katakan ini habis dan dia melemah, maksudnya macam ni. Kita tak dapat katakan dia melemah based on satu ni. Kita katakan dia melemah kalau dia break out bawah ni, oi jatuh dah harga dia. Last price dia macam sama kita berniaga. Oh, last price benda ni paling teruk aku tahu harga dia kan. Sekali dia bawah tu, baru kita kata dia melemah. Tapi ini bukannya melemah. Ini korektif. Setakat ini 3 wave. 1, 2, 3. So selagi dia tak break bawah ni, ada potensi untuk dia pergi 1, 2, 3 dan one more ke atas. Selagi dia tak break bawah ni. Okey. Saya tak tahu kenapa Trump recover US dollar melemah. Saya tahu chart menunjukkan dia belum lemah. Unless dia break bawah ni. Itu caranya kalau kita nak explain daripada sudut teknikal lah, daripada sudut apa yang kita nampak. Jadi kita cari nak trade. Bukannya kita nak tengok CNN ataupun Bloomberg, anda tekan chart. Payah trade macam tu. Faham? Okay. So, dollar ni, kalau dia buat this move, anda short dia. Kalau dia buat this move. Dolar memang patut lemah. Sebab dia ada lower low. Nampak? Memang trend dia jatuh. Sekarang ni tengah correcting this low. Daripada 23 Mac. Kita sebut 23 Mac kan. Dia lemah selepas 23 Mac. Dan kalau anda nampak dari dekat sini, sejak daripada COVID-19, dolar kecuali against dolar merupakan mata wang yang paling lemah. And now it is recovering. It is recovering daripada yang itu. Maksudnya kita ada this movement macam ni lah dolar. 1, 2, 3, 4, 5. We are expecting this 1, 2 and 3. Faham? We are expecting this move dalam dolar. That is what we are expecting. Okay, ni dekat sini. Ini ada 5 wave. Then anda tunggu 1, 2, 3. Ini saya tak jangka dia cuma habis dekat sini tau. Kenapa? Ini baru berapa Fibo dia? 23.6.
So kalau kita katakan dia habis satu cycle, buruk-buruklah dia habis dekat sini. Buruk-buruklah dekat area sini. Okay. I am expecting something like this. Yang tinggi sikit. Nampak logik daripada sudut teknikal kan? Okay. I am expecting kalau dia masih lagi ke atas. This move. Nampak? I am expecting that. Ke atas lagi. Di sini anda short dollar. Ini adalah sama dengan anda lihat kepada Euro USD cuma terbalik. Cuma terbalik. Faham? Jadi kita jangkakan untuk Euro USD ni ada lagi ke bawah dalam 3 wave untuk anda long. So sama. Sini short, sini long. Saya tunggu benda tu. I am waiting for that. Then anda pegang ini. Ini wave 3. Ini adalah negatif dollar dynamic. Ini adalah sama dengan saham. Ini adalah wave, ini adalah negatif US dollar dynamic. Okay? Faham? Secara teknikalnya memang USD lemah. Secara teknikalnya. But ini cuma correcting daripada sini dan berdasarkan Fibonacci ni tak patut dia habis sini je. Sepatutnya at least 38.2 sebab ini adalah correction yang besar. So we are waiting for dan dia bukannya ada candle panjang yang menyebabkan dia cuma correcting sikit. Nampak? Kecuali yang pertama ni lah. Lepas tu candle dia biasa je. Tak ada mother candle belakang. Yang ini ada mother candle. Sebab tu correction dia sikit. So yang ini kita jangkakan dia akan buat correction yang besar lagi. So dia jatuh. So dekat sini dollar anda short. Tapi nak long sekarang, no, anda tak long dollar. Ini dollar ada lower low. Dollar ada lower low. Itu je. Okay. So apa pair? Kesemua pair dollar kecuali GBP USD. Sebab GBP USD nampak ini ada high. Kan? Ini ada high daripada sini. GBP USD tak ada. GBP USD dia tak ada high. Dia tak break pun. Dia tak break. Okay, ini je tak. AUD USD anda boleh cari long. Okay. NZD USD anda boleh cari. Pilih salah satu. Ini ada high. UCAD anda boleh cari. UCAD also not really. Sebabnya dia tak ada low. Cuma Euro, AUD, NZD. 3 tu. Antara salah satu. Jangan trade 3-3. Because anda trade benda yang sama. Nampak? Euro, USD. Structure dia sekarang. Yang sama. Jangan buat hal. This is dollar punya movement. Bukannya sebab NZD ataupun Euro. Bukan flanker dia lah, senang cerita. Faham? Okay. So, expect a bit more US dollar strength di mana Euro USD jatuh lagi. I'm expecting that sebelum dia naik. USD JPY ke atas, indeks ke atas. Kalau indeks tengah buat wave 2, then USD JPY akan buat correction. Okay. Kalau tak ada specific question, kita break sekejap dan kita sambung dalam 5 minit. Okay. Kita sambung 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, lagi few more minutes, 13 more minutes sebelum London Open, and as we move changing daripada Asia ke Europe punya Open, nampaknya untuk Europe ni we are looking at more and more tak ada apa-apa perubahan. Sentimen agak tak berubah. Ingat, sesi dagangan Asia kita ada volume yang lebih rendah. China bercuti, kita ada Taiwan bercuti dan Korea Selatan bercuti. Golden Week dan nothing much. RBA pagi tadi mengekalkan kadar faedah seperti jangkaan. Kita ada data Germany sebentar tadi di mana factory orders dia, ingat ini data lama tau. Ini data lama. Ini adalah 35 hari. Maksudnya sebulan lebih dah. Jadi dia tak really move the market. Tumpuan adalah kepada Australia punya kerajaan, bajet dia, belanjawan Australia pada petang ini. Market is expecting some gula-gula. If this happen, then you might see untuk seperti yang saya letakkan dekat sini, GBP AUD kita pun ada untuk move lower. GBP AUD untuk move lower. But do you trade ini? Sama. Kalau anda nak trade dia daripada A sebelum ni, bukan daripada sini. And not from there. Okay, not from here. Unless ini dia buat high macam ni. Dan dia buat 1618 kat atas sini. Then kita akan tukar this whole thing sebagai B. Faham? Dan kita dah memulakan 1, 2, 3, 4, 5 dan memulakan pergerakan untuk wave C. Untuk wave C. Sini anda cari peluang untuk short. GBP AUD dekat sini anda cari peluang untuk short. Ni maksud saya. GBP AUD dia ada lower low. GBP NZD tak ada. Nampak? Kita ada lower low sekarang. So sekiranya dia buat this move dan pergerakan ini break atas ni, 1, 2, anda short dia daripada kotak sini. Daripada area kotak dalam ni. Boleh? Anda short dia daripada situ. Faham? Daripada sini. Ini adalah lower low. Boleh? Ini sama dengan pergerakan US dollar tadi. Nampak tak? Dollar index. Ini sama dengan kalau kita nak short dollar. Dollar tadi. Ini sama dengan dollar index buat this move. Kalau jangkaan dia macam tu. 1, 2, 3. And this move. Sama dengan this move. Faham? Kalau ini buat pergerakan menaik. Okey, untuk jatuh. Faham? Ini sama. This one sama. Nampak? Nampak tak chart dia sama? Ada siapa-siapa pernah terfikir tak dollar index dengan GBP AUD ni apa kena-mengena dia? Clear kan? Nampak tak chart dia sama? Boleh? Saya tambah satu lagi. Ni adalah apa dia? Ini adalah untuk mana kita punya gold silver ratio. Okey? Boleh? Jadi kalau ini berlaku, di mana kita ada ini menaik dan menaik, if dia buat benda ni sebelum dia jatuh, kalau dia buat benda ni antara gold dengan silver,
anda nak trade yang mana kalau dia buat pergerakan ini. I think it's quite clear kan. Dia punya chart ni adalah sama. Boleh? Apa kaitan tiga ni? Gold AUD, GBP AUD, dollar index dan gold silver ni. Kenapa chart dia sama kan? Nampak? So if we are expecting this one to correct dan jatuh balik ke bawah. This one untuk correct dan jatuh balik ke bawah. This one to correct and jatuh balik ke bawah. Dalam keadaan ini, soalan saya, bila dolar anda pergi short nanti, maksudnya euro USD anda long, AUD USD anda boleh cari long, and ZD USD anda boleh cari long, antara tiga tu ya. Pilih salah satu, jangan trade semua. Yen pair anda boleh, yen pair pada waktu tu anda tak trade. Yen pair anda tak pegang pada waktu tu. Kalau itu berlaku, anda nak trade apa bila ini sampai area resistance dia? Antara instrumen yang paling antaranya yang kita jangkakan akan trending. Apa instrumen yang dijangka akan trending pada waktu tu? Man, K, Leo, Ning Leong, Aide, Fendi. Nah, silver. Yes, exactly, Minong. Silver. That's why saya expect silver ni nak buat wave 3. Silver. Instead of gold, anda tengok kepada silver. Silver will be the one that is most trending if that happen. Dekat sini. It will do wave 3. Starting wave 3 ke atas. This one. Kalau ini sampai equal, yes, kita ada long kat sini. Kalau dia tak buat benda ni, dia pergi terus, kita dah ada entry. Kalau dia jatuh kat sini, kita kena BE. Okay? If this happen, silver will be trending. More than gold. More than gold. More than gold. That's where when anda trade silver. Gold, sama wave, sama expectation, but sini wave 4 kepada wave 5. Sini wave 4 kepada wave 5. Okay? Tapi silver, ini adalah wave 3. Kenapa? Waalaikumsalam ni. Kenapa? This one tadi. Nampak kan? Chart dia adalah semua sama. The moment dolar ni buat wave 3 ataupun C dia, this one, silver is the one that will be trending antara gold dengan silver. Nampak? Ini based on technical. GBP AUD cross, anda cari untuk short bila ini berlaku. Bila ini berlaku, dolar jatuh, GBP AUD. Not GBP NZD. Kenapa bukan GBP NZD? Sebab GBP NZD tak ada lower low. GBP NZD tak ada lower low. Nampak? Ni. Dia tak ada lower low. Dia tak sampai lower low. GBP AUD, dia ada lower low. Nampak? So, 3 wave, anda cari short. Jelas apa saya tunjukkan dekat chart ni? I hope ini amat jelas. Apa yang anda nak cari. Tunggu dia punya correction. Yes, GBP AUD ke atas. 5 wave. But ini adalah sebahagian daripada correction. Kalau anda tak trade dekat area sini, anda tak trade. Untuk long. Tak. Kalau anda itu lawan trend. Trend dia ke bawah. Trend dia ke bawah. Okay. Ini adalah untuk GBP AUD. Okay. Gold, you wait down there. Silver pun sama. Anda tunggu kat bawah. Nampak? I hope ini amat jelas. Ada 3. Kita tunjukkan 3 instrumen tadi. Di mana structure dia adalah the same. Structure dia adalah the same. Boleh? Tak ada orang tunjuk macam ni kan? Tak ada. Tak ada orang tunjuk macam ni.
Nampak apa yang kita expect? We are expecting bila indeks sedang melakukan wave 5 dan mungkin indeks kalau ini berlaku, indeks boleh extend lagi ke atas tau. Indeks ni I won't be surprised kalau ini bukan wave 4. Kalau dia bukan wave 4, I won't be surprised. Dia mungkin extend lagi ke atas dalam wave 3. Dia mungkin akan extend lagi. Ini cuma adalah wave 1, 2. Lepas tu kita ada 1, 2, 3 lagi ke atas ni. 3 dalam 3 atas lagi. Kalau itu berlaku. Kalau seperti yang saya tandakan tadi, ini mungkin extend lagi ke atas. Ini adalah satu wave. Okay, ini satu wave ataupun sini satu wave, tak kisah. Whatever it is, if seperti yang saya tandakan tadi, ini mungkin kita akan ada wave 3 extend. Macam ni. Then barulah kita ada satu correction. Kalau kita buat wave 5. Mungkin kita akan extend macam tu lagi. Kalau that makes sense kalau anda tengok di time frame besar. That makes sense kalau anda tengok di time frame yang lebih besar. Maksudnya kita ada wave 3 extension. That makes sense kalau kita tengok di time frame besar. Boleh? Kalau itu berlaku, then kita akan ada negative US dollar dynamic, US dollar pengsan, indexes mengukuh, yen pair ke mana? Yen pair ke mana? Yen pair akan sideways. Yen pair sideways. Dia tak kuat. Negatif dalam keadaan ni US dollar lemah, USD JPY jatuh, yen pair euro USD darab dengan USD JPY, yen jatuh, yen pair belah euro JPY USD JPY jatuh, euro USD naik, dia jadi balance, dia jadi sideways. Faham? Kalau itu berlaku. Okey, perhatikan terutamanya kepada hala tuju untuk dolar index pada waktu ni. Sebabnya dolar tengah buat correction. Apa yang dia nak buat tu yang adakah dia akan buat double ke atas ataupun dia terus lemah dari sini. Dia boleh jatuh dari sini, tak dapat dinafikan. Tapi disebabkan oleh Fibonacci dia terlalu shallow. Kalau dia sampai kat sini, then saya akan katakan, oh ni dah habis. Pada waktu ni, tak. Dia terlalu shallow. Maksudnya saya jangkakan a bit more ke atas lagi untuk dolar. Sekarang ni US dollar melemah. Okay. This one, tengok. Level dia. Daripada sini. Okay. Dan kita jangkakan correction dan naik lagi. Boleh? Agak shallow daripada sudut the whole thing, the whole move. Yang satu lagi anda perhatikan adalah kepada dekat H4 punya RSI. H4 punya RSI pun sama. H4 punya RSI, anda nak tengok whether dia break this trend line. Kalau dia break this trend line, dolar kuat. Untuk shorter time frame, dolar akan start naik. This trend line. Anda nak perhatikan benda tu. Maksudnya dolar akan start naik. Kalau dolar start naik, GBP AUD pergi mana? Masuk balik cerita kita tadi. GBP AUD pergi mana? Kalau dolar ni start naik, GBP AUD pergi mana? GBP AUD ke atas. Ke atas. GBP AUD akan ke atas. Kalau dolar ni start naik daripada sini, if it does this, GBP AUD ni akan buat ke atas lagi. Mana GBP AUD saya? GBP AUD, oops. Ni, akan ke atas lagi. Dalam 5 wave.
Boleh, Man? Okay. Okay, at the moment pergerakan dolar indeks sebab ZN. Yap. Dia lebih terpengaruh kepada ZN. ZN ke bawah positif. ZN ke bawah adalah positif kepada market, negatif kepada US dollar. ZN ke atas adalah adalah negatif kepada market, positif kepada US dollar at the moment because of fixed dynamic. Kalau kita dalam index dynamic, dia cerita dia lain. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan dan kita masuk kepada topik kita pada hari ini, pada petang ini, iaitu kepada pengurusan risiko. And I hope you guys dah start buat apa yang saya ceritakan. Dan ini impian yang tak masuk akal lah. Let us go kepada gambaran sebenar. Dan saya nak anda ikhlas jawab soalan ni. Kalau saya tanya sekarang, this is soalan yang suka ditanya oleh trader. Okay? Kalau anda ada modal 10,000 US dollar, anda nak pulangan berapa dalam tempoh saya tak suka gunakan 1 bulan. Itu orang bekerja. Jangan tengok macam tu. Kita berniaga tau. Anda tak dapat fikir hari-hari. Anda kena letakkan satu yang besar dahulu. Anda ada modal 10,000 dolar, and let us put it in perspective. Dan anda sanggup risikokan kesemua 10,000 dolar ni 100%. This is your risk tolerance. Anda nak buat berapa dalam masa setahun? Anda nak buat berapa dalam masa setahun? 50%? 50%? Bagi saya, satu pelaburan di luar tu yang ada menunjukkan lebih daripada 10 tahun yang diuruskan oleh pengurus profesional yang boleh buat 50% setiap tahun. Bagi saya satu je. Kalau anda dapat cari, saya nak letak semua duit saya kat situ. Itu cerita dia. Nampak? Letakkan yang ngam lah kan. Bagi saya satu je. Kalau anda boleh jumpa seluruh dunia yang ada pelaburan mana-mana pelusuk dunia ni yang boleh buat 50% dan menunjukkan konsisten pulangan dia 10 tahun berturut-turut. Diuruskan oleh pedagang, diuruskan oleh pengurus dana profesional ataupun tak profesional. Ada tak dia wujud dalam dunia ni? Kalau ada, semua orang letak duit kat situ. Boleh diri? Faham maksud saya? So, letakkan yang masuk akal. I don't see this 50% sebagai masuk akal. Put it in perspective. Saya tak kata dia tak mungkin. Tapi letakkan benda yang manusia buat. Setakat ini tak ada lagi manusia buat. Unless anda ada tanduk ke apa kan, lain. Okay, I'm not that one kepada you, Didi. Cumanya I want you to get the idea right, to put it in perspective. Buat benda ni. Jangan letakkan sehari dapat buat berapa, sebulan dapat buat berapa. Itu bukannya seorang berniaga. Itu orang buat hobi. Itu orang yang suka-suka je. You can't be doing that. Anda punya target bila anda berniaga, anda kena tengok gambaran besar. You can't be targeting satu hari, sebulan. Kalau macam tu, anda apply jadi trader bank. Dapatkan necessary qualification, train dan anda kerja. Itu orang bekerja. Kita sebagai orang berniaga, kita kena letak tempoh masa besar dulu. Okay? Sekali lagi saya ulang. Untuk 1 tahun, what is the
lepas anda dah dapat untung yang lebih daripada anda jangka, then anda nak ambil risiko besar, then anda itu cerita lain. Then kita boleh plan kan. 7% a bit too low because itu adalah untuk more kepada paling tinggi, tapi kena faham kalau kita tengok pecahan dia banyak kepada management fee man. Kalau anda tengok yang hedge fund yang ni kan, kalau anda tengok dia punya ni maksudnya dia charge. Kita tak ada charge kita everything that we get is our profit. Kalau macam hedge fund dia nak distribute untung dia 3%, 2%, 7%, 10%, itu selepas tolak management fee. Tu kerja saya dulu, saya tahulah. Bonus, lepas tu yang bagi kepada pelabur, faham? Okay, the standard, kalau kita tengok dia punya raw, dia punya pulangan, in fact, this is something that industry tengok dia sebagai standard is 30%. That's the industry standard, of which ini dilihat sebagai pulangan dengan high beta, dengan pulangan yang tinggi. Ni pulangan tinggi. Okey, buat benda macam ni dahulu sebelum anda pergi terlalu yang tak masuk akal. Okey, then you put this type of numbers dulu. Then fikirkan bagaimana anda nak membahagikan that 10,000. Sebelum sampai ni, anda kena fahamkan 10,000 ni apa makna kepada anda. Buat anda punya belanjawan tu. I keep on saying this. Anda punya income, anda punya expenses, kan? Apa yang dah ada aktif, pasif, apa yang dah ada sekarang. What are your expenses monthly, seasonal? Campurkan dia untuk annual, untuk 1 tahun. Lepas tu buat chart anda. Berapa semuanya expenses anda perlukan untuk setahun. Kalau anda nak buat apa dia? Anda seorang nak jadi full time trader, bukannya tak letak duit banyak dulu. Banyak tu berapa? Sebab dia tak ada banyak sama semua orang. Azman mungkin kata 5 juta banyak. Saya mungkin kata RM10 banyak. Kita tak sama. Faham? Jadi anda kena letakkan apa dimaksudkan dengan benda-benda ni semua. Dan anda rancangkan, barulah cerita full time trader. Saya setiap hari terima mesej tu, berapa cukup untuk full time trader. Kalau anda tinggal atas awan, kan, 5 juta sehari pun tak cukup. Tapi kalau anda tinggal atas bumi, RM5 cukup. Jadi anda kena definekan berapa anda punya target. Dan semua orang tak sama. So you need to work on this. Boleh, Owen? You understand what I mean, right, Owen? It all depend on your mata lalat. Faham? How you view the world, and it all depend kepada how anda define your expenses. So definekan what is your target financial freedom figure. Then we can talk about tak apa. Saya ambil direct translation, mata lalat. Financial freedom figure. Work on it on 1 year basis. If you already achieve that 1 year basis, then you expand it to 5 years basis. Okay? So mula-mula target dulu 1 year. Berapa anda punya perbelanjaan setahun ni? And then you strategize. Okay, sekarang ni aku ada, katalah sini, jangan yang selalu ada dengar yang orang cakap marketing setiap bulan boleh buat $2,000, $3,000, cukup lah, boleh tak payah kerja. Hai. Kalau itulah yang anda dengar, tak payah ikut webinar, buang masa. Tak payah. Kita cerita kenyataan dalam dunia ni, barulah kita cerita pasal trading. These are all the thing. Bukannya risk management, berapa lot nak buka? Apa mengarutnya? Sebelum tahu berapa lot nak buka, berapa dolar dulu. Mana ada setiap trade semua 1 lot? 0.1 itu malas.
ataupun dia cuma tak tahu, antara dua. Dia malas ataupun cuma tak tahu, dua je. Okay? Saya tak nak gunakan kataan satu tu. Malas ataupun tak tahu, dua. Okay, financial freedom figure. What's your number? Dan kat mana passive income yang anda ada sekarang? Where do you stand? Dan barulah anda strategize. Dan untuk kurangkan benda ni, sama ada anda naikkan passive income anda ataupun turunkan expenses anda. Dua je. Untuk nak capai financial freedom figure anda, dua. You work on both. Anda buat dua-dua. Dan barulah anda rancang macam mana anda nak guna 10,000 anda. Pergi kepada pasif. Ini dahulu. Jangan pergi, depo 10,000. Apa? Duit ni je yang ada. Yang 10,000, jangan gunakan duit ni. Ini adalah duit anda punya disposable income. Duit lebih. Memang tak perlu. Tahun sakit tak kerja pun, duit tu ada. Tak pakai pun. Kalau anda trade duit simpanan, you need to put here lebih tinggi kepada pasif. Kalau anda trade duit simpanan, my suggestion is 80% kepada pasif dan aktif ataupun yang anda trade adalah 20%. Faham? Kalau anda letak duit saving. Duit saving tu apa? Duit simpan. Kalau emergency apa kan. Itu anda tak dapat ambil risiko tinggi. 80-90% kepada pasif. If dia betul-betul duit disposable, then the highest you can go is 60-40. Makna duit-duit kat sini anda kena fahamkan kepada diri anda. Sebab kita manusia yang tak sama. Faham Remy? Fahana? Kita manusia yang tak sama. So, ini cuma sebagai panduan yang saya guna pakai. You define what is your risk tolerance. Is it high? Is it low? Is it medium? You work on it. Okay? Dan kita tahu passive income secara puratanya, we are talking about try to target something like 5%. Do your ni. Tahun ni saya rasa susah nak dapat passive income lebih daripada 5%. Because interest rate pasaran semua turun. But do shop around. Saya tak boleh bagi kepada anda apa, sebab itu saya tak boleh bagi nasihat kewangan kepada anda. You need to shop around. Okay? Katalah anda ambil risiko yang tinggi. Trader ni kalau kita cerita 80%, saya tak suka. Sebab ni sini kecil untuk trade. Apa masuk kat sini? Kalau anda ada 10,000 USD tadi, sini 6,000. Kalau sini 10,000, sini ni, ini 3,000. Ini yang kita cuba buat setahun. 6,000 kali 5%, berapa pulangan? Ya. Ini tak withdraw. Dia cerita-cerita dia Jumaat withdraw. Jumaat withdraw. Bila ada duit, dia belum jadi duit kita, belum masuk kat bank. Lepas tu withdraw lah ASB kita. Dia tak masuk kepada kita. Apa pelik kan? Ni masalahnya. Cakap-cakap marketing. Saya tak gemar dengar benda-benda macam tu, sebab itu mengarut. Kan? So 5% kat sini adalah 300. Okay. Now, put it into perspective. When you are saying 40% kat sini. So kalau 40%, 4,000 kat sini, we are trying to make berapa? 2,007. 300 kita dah secure daripada kita punya pasif. Kita target 3,000 tadi. Sini we are trying to buat 2,700. Okay. Bang, tinggi tu bang. Ya. Yeah. Tapi let me put it into perspective to you all. 2,700 bagi dengan 4,000, ini adalah 67.5% setahun. Annual. Bang, kata tadi 30%. Yes, tunggu dulu.
put it into perspective, kita trade 67.5% bahagi dengan 12, you are talking about, bahagi dengan 12, you are talking about a target of 5.625% a month. Kalau anda ada modal sebanyak 4,000 dan anda target 5.625%, daripada 4,000 tu berapa? 4,000 times 105.625%. Sebulan anda cuma target $225 dengan modal 4,000. Achievable tak? Soalan saya. Itu je. Don't let others trade your money lah. Saya simple je. Don't let others. The one that can trade my money is banks. Itu saja. I don't let others ni. I don't let others touch my money. I don't let others touch my money. Sebab itu, I don't have anything against those yang sedang buat. Cumanya ini pendapat peribadi saya. Pendapat peribadi saya. Tak kisahlah. Ya. Sebab itu kita ada kat Malaysia, I'm talking about Malaysia Gusmin. Sebab itu industri kita ni, forex ni orang tengok kotor. Kan? Kita duk kutuk orang buat skim dan segalanya. Tapi apa yang kita nampak, kita ada orang yang manage duit orang. Saya tak setuju dengan benda tu. Saya tak. Kalau anda ada duit, jangan biarkan orang lain pegang duit anda. Masa tengah untung, okey. Masa tak untung, market bukan kita punya. Nampak? Lepas tu anda nak charge dia macam mana? Anda bawa kepada polis pun, anda yang serahkan duit secara sukarela, dia tak dapat dibuktikan tau. Faham? Ada lawyers agreement lah apa. Tak. Study balik. Banyak kes-kes macam tu. Fikirkan apa saya sebut ni. I don't have personally, but jangan buat. Itu je. Kalau anda nak lama dalam bidang ni, jangan buat. Jangan pegang duit orang. Trade duit anda. Boleh? Kalau anda nak lama dalam bidang ni, pegang duit anda. Jangan pegang duit orang. Apa-apa hal, untung rugi anda sendiri. Berniaga. I'm trying to tunjukkan kepada anda bagaimana anda start plan perniagaan anda. Plan duit, bukannya plan nak lukis support resistance. Plan duit, ni asas dia. Buat benda ni dahulu. Jadi kalau anda katakan sebulan anda trade dan target $225, sekarang ni soalan saya, berapa anda boleh loss kalau anda target sebulan 225? Berapa anda boleh loss sebulan ni? Target dia. Berapa yang anda maksimum boleh loss? 75. Depend. A good day one will be half of it. A good day one will be half of it. So 225 divided by 2, we are talking about 112. Now kita barulah cerita pasal lot sizing. $112, 5%. Ini dalam dolar. Ini dalam dolar. Okay. But this one depend on you. Okay. Now, anda dah dapat figure-figure ni. Ini adalah jumlah anda punya risk, anda punya risk of ruin. Dan ini adalah target. Okay. Sekarang saya tanya kepada anda. Satu trade anda nak trade, satu bulan anda trade berapa kali? Soalan-soalan ni anda kena tanya tau.
Anda kena tahu apa yang anda buat. Barulah dapat kira lot size. Ini tak, oh ni bolehlah $10, $5. Tak. Ini kaedahnya anda nak sampai kepada position sizing model. Tapi everybody will be berbeza. But anda work out all this dahulu, barulah anda boleh nak ikut teknik. Kalau tak, anda tak work out duit dahulu, anda cuma ikut teknik, percayalah. 5 kali jadi, oh cikgu ni paling power aku belajar teknik. 2 kali tak jadi, tiba-tiba dah cikgu tu tak pandai. Dah tak pandai, bohong lah dia tu. Trade ke laut. Nampak? Tu yang cakap-cakap yang biasa. Saya lali je. Ini yang anda work out dahulu. Bukannya terus nak belajar support resistance apa semua. Bukannya anda nak kerja kat bank. Anda nak berniaga. Anda nak melabur kepada sistem. Buat dulu cara plan perniagaan. Anda nak berniaga. Ni yang anda buat dahulu. Berapa toleransi anda dan lain-lain. You do this first. You do this first. Bukannya support resistance, buka lot semua. Kalau letak 1000, buka lot 0.01. Apa kepelik kan? Mana sama 0.01? Tak sama. Jangan buat benda tu. Mengarut. Mengarut. Seriously, mengarut. Perkara paling mengarut. Tak ada. Anda kena work out berapa anda punya toleransi. Dan anda tanya, 112.50 ni, berapa kali trade saya sebulan? Kalau rugi semua, berapa kali trade? Katalah anda trade 20 kali. Sehari satu entry. Teknik anda anda tengok. Sebab itu kita demokan dulu teknik kita. Anda test dia dahulu. Anda dapatkan test dahulu. Demo 1, demo 2, demo 3. Ada test dahulu teknik-teknik yang anda ada. Tuliskan dia. Testkan dahulu. Bang, kalau demo tak ada feel bang. Kalau anda dah ada account pun, anda dah trade tanpa ada benda ni, anda ada feel, percayalah, account anda lebur. Itu je. Bagi cukup masa, account anda lebur. Itu je. Yang 10,000 ni bye-bye. Sebabnya anda depo semua. Siapa yang dah kena kat sini, anda faham apa saya cerita ni. Yang baru-baru, jangan cuba nak faham. Anda ikut yang ni dulu. Tolong. Siapa yang dah terkena, saya harap anda belajar benda ni. Tolong dengar. Saya dah puas melalui, itu je. Saya dapat ceritakan, saya cerita daripada kesilapan saya ni. Sebab saya one of those yang sini, apa hal nak buat demo? Ada duit, aku dah pandai. Saham aku tahu. Forex, simple, letak duit. 50,000. Tak sampai berapa minit. Habis. Tinggal berapa sen je lagi. Tu saya kalau nak tahu. Jangan buat kesilapan saya. Tolong jangan buat. Kalau anda at least mungkin 2-3 minggu float, saya berapa minit, habis terus. Depo je lama. Sebab dulu pakai TT kan. Jangan buat mistake saya. Test dahulu. Dapatkan sistem ni berapa kali dia punya opportunity. Berapa kali entry dalam masa satu tempoh masa. Katalah anda seorang short term swing trader. Katalah yang ini 20 kali. Ini bagi cuma 8 entry average. Kan? Dapatkan sistem tu punya averages, nombor-nombor dia. Dapatkan benda-benda ni. Ni 15 kali. Contoh. Dan ini adalah expectancy. Okay? Expectancy. Maksudnya satu trade berapa average dapat. Dia tak ada orang akan cerita macam ni, Gusmin. Saya cerita pasal pengalaman. I'm talking to you about real. Saya cerita apa yang anda semua sedang buat sebab saya pernah buat. Itu je beza kita ni. Saya dah buat. Saya tahu itu tak betul. Itu je. Boleh? Ramai orang tak nak dengar sebab orang suka cerita manis-manis. Sini buy, sini sell, kita kaya. Saya takkan cerita macam tu. Saya ceritakan apa yang jangan dibuat. Tolong. Dan bagaimana nak buat dia. Buat dahulu. Lepas tu, dapatkan berapa expectancy system tu. Mungkin ini 0.6 or whatever.
ini adalah mungkin 1.0, ini adalah mungkin 0.9, dapatkan. Lepas tu ada darab. Ini adalah boleh memberikan 2.06 apa? 2.0. Saya matematik tak jalan. Kali 0.6. Okey, ini dapat 12. Okey, tak ramai, tak ada orang cerita macam ni. Seriously. Ini dapat 8. Ini dapat berapa? 15 kali dengan 0.9. Contoh, 13.5. Okey. Anda kena test. Lepas tu anda dapatkan apa kesesuaian sistem-sistem ni. Okey. Dan kalau kita berpandukan sistem ni, ini adalah yang paling tinggi. 1A kat sini adalah satu risk. Sekarang ni, kalau anda trade sistem ini dan anda dapat, oh ni bagus ni, dapat tinggi. Ini adalah 15 kali. Anda bahagikan. Anda bahagikan 112 tadi dengan 15. Faham kenapa? Kalau anda rugi 15 kali berturut-turut. Jadi kalau kita katakan kita ambil sistem 3 ni. Okey, 112 50%. Bahagi dengan 15. 7.5%. Anda depo 4,000 tadi tau. Anda trade 15 kali dalam sebulan. Sistem tu biasanya set up dia 15 kali sebulan. Okey? Ni maksud dia. Kalau dia 80 kali, 80 kali anda bahagikan semua ni. Ya. Soalan saya, ini USD $7.50. Ya. Anda depo sebanyak 4,000 tadi. Kalau kena stop loss, $7.50 ni anda kelip mata tak? Anda kelip mata tak? Ataupun berkelip-kelip ataupun memang kau tengok lepas ni, ada tak skrip-skrip macam tu? Kalau anda ada modal 4,000. Kalau ya, anda kena turunkan lagi jumlah dia. Kalau anda kata, oh bolehlah 4,000 kena stop loss $7.50. Kecilnya bang. Ya. Ya, itulah dia. Sebab anda punya risk tolerance cuma 112 ataupun 15 kali trade yang loss berturut-turut. Apa maksud benda ni? Kalau anda trade, katalah anda cari peluang untuk nak trade GBP AUD atas ni. Contoh. Dan kita nak trade GBP AUD atas ni. Katalah kita ada set up. Okay, dan kita nak trade di atas ni. Okay, kita tengok, ada tak, dapat tak kita trade dia? Saya duk bagi tahu, modal bawah 10,000. Gunalah micro. Okey, 484 pip boleh tak trade? Okey. Kita tengok. 485. Okey. Gunakan position size calculator tu. $7.50. Okey. Risk 100%. 485 dan anda trade GBP AUD. Okay. AUD USD price semasa dia adalah 7150. 0.7150. Darab. 0.21 micro lot. 0.21 micro. Trade tak 0.21. Itu siapa cakap tak boleh? Boleh. Buat benda ni. Anda akan dapati trading anda kena stop loss ke tak kena stop loss ke? Anda ada 4,000, kena stop loss $7.50, anda tak tahu pun. Anda tak ada jenis geram, kau tengok Trump salah. Trump tahu ke tak? Dia baru keluar hospital lagi. Nampak? Ini tak. Depo 100, buka lot satu lot. Account standard. Lepas tu kata jaga risk. Mana jaga risk?
Apa risk? Mana ada? Tak ada, tak mampu akaun tu. Tak kena. Ketahui teknik anda. Satu, bila kita nak kata lot sizing, saya akan tanya, berapa kali anda trade? Apa sistem anda punya ekspektasi? Apa pencapaian dia? Boleh? Kalau kita trade $7.50 berdasarkan sistem ni di mana pulangan dia adalah 13.5, satu trade kita boleh buat banyak ni tau. $7.50, $7.50, kita boleh buat $7.50, 13.5 sebulan. Kali 13.5. 101.25. Okey. Soalan saya, sistem ni tadi kita nak dapat 225. Sistem kita cuma boleh memberi pulangan 101.25. Adakah sistem ni kena tak dengan target? Soalan saya. Tak kena kan? Nampak? Macam mana anda nak memilih sistem yang kena kepada anda punya target? You need to work out sama ada frekuensi ataupun expectancy. Nampak? You need to work out apa sistem yang kena kepada anda punya target. Kalau target ada 225, sedangkan teknik ni, sistem ni, secara average-nya cuma boleh buat 13.5 dalam 15 entry sebulan dan cuma boleh membuat 101.25. So you need to work out on all this, sama ada frekuensi ataupun ekspektasi yang lebih tinggi. Of which ekspektasi lebih tinggi adalah amat susah. You need to work out on the frequency. Itu dua je. Nampak? Pilih dan anda test dahulu sistem. Mana satu yang boleh memberikan apa yang anda nak. Work on dua ni. Opportunity, expectancy. Opportunity, expectancy. Anda tak nak terpaksa nak hentak lot. Jangan buat benda tu. Anda akan dapati trading amat membimbangkan. Menyebabkan akaun boleh burst. Itu cerita biasa. Faham? Jangan dah lah. You work out on this. Work on this. Ini je. Anda cuma, dia ada entry, ada setup, anda enter. Anda tak kisah satu entry, kena stop loss ke, kena DE ke, kena TP ke, suka hati dia lah. Teknik ni, dia buat macam ni, buat ikut je. Selagi dia tak dapat, dia memberikan apa yang anda nak, anda pakai. Dia tak memberikan apa yang anda nak, anda tak pakai. Itu je. $40 per bulan konsisten. Siapa boleh buat, Gusmin? Siapa boleh buat? Bagi tahu saya. Tiap-tiap bulan. Siapa boleh buat 40%? Kalau 40% sebulan, anda kali 5 tahun. Orang tu dah beli bulan. Kenapa dia depo 1,000? Kalau saya boleh buat 40% setiap-tiap bulan, saya tak akan letak depo kecil-kecil. Saya jual mak saya jual bapa saya jual adik saya letak duit banyak-banyak, nanti saya beli balik. Itu cerita kartun. Kita tahu itu yang macam tu dia akan lebur akaun dia. Itu je. Tapi itulah yang trader suka dengar kan. Itu trader suka dengar. Saya bagi tahu betul. Kalau anda tengok yang performance macam tu, anda minta full account dia. Dia tak akan bagi. Dia tak akan bagi. Itu je. Anda minta full account dia dan anda nak tengok keseluruhan dia. Memang tak ada. Itu je. Sekali-sekala saya tak akan, kalau setakat nak seminggu nak dapat maintain 40% sehari, ada, ideal pernah buat. Dalam ni pun ada. Kan 500% 3 hari. Ada. Betul tak? Kan? Tapi bagi dia tempoh panjang sikit, memang tak ada, dia lebur lagi. Makin banyak lebur, ada lah. Kan?
Letakkan yang nyata. You need to know the system punya capability kepada target anda. Kalau cerita pasal 2 minggu, sebulan, yes. Ada. Ada. What for we talk about 40%? Ada yang boleh buat 500% sehari. Tapi kita tahu yang tu, tunggu masa je. Dia akan cerita winners lebih banyak daripada losers. Ya ke? Pergi tengok semua? Tak. Kita semua dah pernah buat benda tu kan? Itu je. That's the reality of trading. So, before anda yang lain-lain, orang tengok kan, before yang lain-lain ni, do all this first. Tolong buat benda ni. Letakkan target. Realistik ke tak kepada performance system. Safer selagi nama dia manusia. Sebab trading, when kita bercakap mengenai money, it's always about greed and fear. Fear and greed. Fear and greed. Itu je. Dan kalau anda tak tamak, anda bukan manusia. Kalau anda tak takut, anda bukan manusia. Sebab ini adalah dalam diri kita. Itu sifat lumrah. Itu sifat memang diri kita. Fear and greed. Bila jadi, kita greed. Bila tak jadi, kita takut. Kan? Masalahnya, when it comes to trading your own money, this is your major enemy. Because trading is not for you normal. Because anda bukannya berlawan dengan market. You are going against you. Ini masalahnya. You are going against yourself. Nak tengok siapa musuh anda dalam trading, anda tengok cermin. So, before anda berdepan dengan diri anda kenal dulu diri anda, keupayaan anda dan apa yang anda ada, masa anda berapa kali trade dan modal yang anda sesuai. Anda cari yang tu dulu. Then barulah anda depend kepada sistem. Anda jangan pandai trade market because nobody can read the market every time. Nobody. Tak ada. Saya boleh kata ini nak naik, ini nak turun. Yes. Siapa-siapa boleh cerita benda tu. Siapa-siapa boleh cerita benda tu. Oh, ni nak naik, ini nak turun. Yes. Siapa-siapa boleh cerita. Tetapi, no. You let your system read the market. Kalau market tu dah tukar, yes, kita kata tukar. Itu je. Don't ever jadi ego dengan market. So, we put it into the system. You don't personalize your entry. Kita katakan, oh aku tadi Allah, apalah aku buat. Itu personalizing entry. Dia tahu dia salahkan diri dia. Bukan, anda tak pernah salahkan diri anda. If you feel down about your trading, that's because you are personalizing your entry. Anda sepatutnya, ini banyak ni, ini kata masuk, saya masuk, letak limit order, letak stop loss, letak TP. Dah habis. Apa lagi nak buat? Itu saja. Bukannya kita, oh ni boleh ni. 5 minit sekali tengok chart, 5 minit sekali. Kalau anda buat benda tu, anda bukan trading. Saya bagi tahu betul, anda bukan trading. Anda bukan retail trader. Sama ada anda seorang professional trader yang memang bekerja sebagai trader, ataupun anda letakkan jumlah yang anda judikan, bukan anda trade. Dua je. Dua sebab saja. Yang mampu manage sifat, rahsia trading bukannya anda tahu semua dalam market. Rahsia trading adalah kepada emotional. You have a high, dia panggil sebagai emotional quotient. Cari apa ni? Emotional quotient. EQ. Ini adalah good trader. QUOTIENT. Okay. Mereka yang mempunyai emotional quotient ni basically anda mampu mengenal pasti, mengawal dan menjaga anda punya emosi. Ini adalah trader yang lebih baik daripada trader yang tahu semua bentuk benda chart fundamental dalam dunia ni. Itu adalah mereka yang mempunyai IQ yang tinggi. Nah, tak semestinya. Ini tak semestinya. This one is the better trader.
Ya, ini yang paling susah. When we talk about emotional quotient, yang pertama, saya duk cerita benda ni dalam webinar pertama, iaitu mengenai the perception of reality. Ini kita. Ini reality. Ini reality. Di sini, sebelum sampai ke reality, kita ada window ni, iaitu kita punya belief. Sebab tu saya duk cerita benda-benda ni, iaitu kepercayaan yang tak kena. Nak buat berapa sebulan? Nak berapa? Apa benda je sebulan 40, 50, 100. Kalau adalah mana-mana luar tu bagi tahu saya akan masuk. Tak guna saya kat XM, tak guna. Saya ambil duit saya semua, saya letak labur kat situ. Tak guna. Kita bagi tahu Soros, kita bagi tahu siapa. Semua letak duit kat situ. Tak ada. Tak ada. Saya bagi tahu betul. Kalau broker tu nampak trader tu, kalau anda pemilik broker dan anda nampak trader ni setiap bulan dia keluarkan 40%, 40%, broker tu pun letak duit ke dia. Buat apa dia berniaga ni? Saya bagi tahu betul. Broker tu pun dia untuk tak sampai 40% sebulan. Yap. Ni benda dia. Dia lihat ini, iaitu you. Ini dia. So, where is your risk management? The start dia. Start dia daripada anda. You know your capability. You know your time. You know apa yang anda nak. Dan barulah cerita pasal nak trade. Ni tak. Bila risk management, berapa lot nak buka? Oh, 0.1 lot MC dah. Apa benda soalan pelik macam tu? 0.1 lot, kalau dia jalan 18,000 pip, berapa pun akaun anda, MC. Itu je. Ya, sifat market tak boleh jalan berapa ribu. Ya ke? Ya ke? Buktikan. TP 5 pip, stop loss 800 pip. Ni benda-benda dia. Faham? Buat benda masuk akal yang anda, yang manusia buat. Bukan manusia, yes, anda boleh target lebih sikit. Kalau anda manusia, anda jangan buat benda magic. Itu je. Kalau ada untung lebih, then anda buat lebih. Itu je. Anda ambil risiko lebih kalau dah ada untung lebih. Anda kena faham your system, berapa pulangan, berapa kali trade, apa expectancy. Tak tahu, jangan trade dahulu. Simple. Anda tak tahu berapa, kalau sekali trade berapa boleh dapat. Ini tak, setiap kali trade, letak $10, dia nak buat 1,000. Okay, ketahui anda punya ni dulu. Everything is about here. Is about you. So everything is all about you. It's not nothing to do with the market. Sebab kerja trader cuma adalah mengikut sistem. That's it. Ya, boleh. Anda nak pakai robot, ya, anda nak pakai EA, tak ada masalah. The thing is, anda uruskan. Sebab duit tu anda kena jaga. That's it. That's it. Okay. Semua ni adalah ni. Tolong baca-baca dia. Position sizing dan apa? Dan pengiraan lot sizing. Semua ni adalah ni. Saya tak lari, tapi cerita saya adalah apa yang dalam ni. Day trading, bullet dan lain-lain. Tugas trader simple je, trading rules. Jangan pandai trade. Anda cuma ikut SOP. Dia kata buy. Dia kata sell. Oh, tapi dia buy. Ada tapi lah pula. Tapi ini news bang. Apa dah news? Dia kata buy. Dia kata sell. News dia news lah. Anda ada stop loss. Itu je. Letak jumlah yang anda sanggup hilang. Itu je. Okey? Okey. Jadi malam nanti jangan lupa bersama Helmi pada jam 8 dan saya pada jam 9. Saya tengah prepare untuk kita punya webinar minggu depan. Ada benda lain sikit. Saya tengah prepare benda tu.
ada something yang baru lah anda boleh tengok minggu depan. Minggu depan. Minggu ni belum lagi. Minggu ni saya tengah angkat katil. Okey. Ada CD baru. Okey. Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Okey, jumpa lagi pada malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Minion, Fan, William, Di, Usmin, Del. Thank you. Minggu depan faham nanti. Jo, thank you. Thank you.